أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat mengasihani. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan semasa engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjaya menguasai negeri Mekah dan engkau melihat manusia masih beramai-ramai, maka ucapkanlah tasbih dengan memuji Tuhanmu dan mintalah ampun kepadanya. Sesungguhnya ia sangat-sangat menerima taubat. Surah ini dikenali dengan Suratul Nasr, surah kemenangan, dan dinamakan juga dengan Suratul Tawdi', yakni surah selamat tinggal. Ia termasuk di kalangan surah Madaniyah, yakni surah yang diturunkan di Madinah dengan ijma', yakni dengan sepakat ulama, dan ia adalah surah yang akhir yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada ayat yang akhir yang diturunkan dan ada surah yang akhir yang diturunkan. Suratul Nasr ataupun Suratul Tawdi' ialah surah yang paling akhir yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datangnya pertolongan Allah dan kemenangan. Mengikut para mufassirin, di antaranya ialah At-Tabari, bahawa yang dimaksudkan dengan pertolongan Allah itu ialah pertolongan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi orang-orang musyrikin Quraisy. Dan mengikut Al-Hasan, Mujahid dan beberapa orang ulama lagi, yang dimaksudkan dengan pertolongan itu ialah pertolongan memerangi orang-orang kafir semuanya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberi kemenangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dimaksudkan dengan kemenangan Al-Fath ialah pembukaan Mekah. Dan berkata Ibnu Abbas, Sa'id bin Jubair, yang dimaksudkan dengan pembukaan itu ialah pembukaan Al-Madain dan Al-Qusur, yakni pembukaan bandar Empire Parsi yang terkenal dan menawan istana-istana Raja Parsi. Dan berkata setengah ulama, yang dimaksudkan dengan pembukaan itu ialah pembukaan semua negeri-negeri yang bukan Islam, sehingga ditawan oleh bala tentera Islam. Dan berkata pula setengah ulama, yang dimaksudkan dengan pembukaan itu ialah pembukaan ilmu-ilmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua ini dengan makna pembukaan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semua itu berlaku. Dan pembukaan yang paling besar yang dikurniakan ialah pembukaan Mekah. Mekah ditawan daripada orang-orang musyrikin. Walaupun orang-orang musyrikin itu sebangsa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka dianggap sebagai penjajah kerana mereka menganut ajaran kafir, ajaran jahiliah. Mekah hendaklah dibebaskan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kemenangan. Mekah dibebaskan oleh bala tentera Islam yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau melihat, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau tengok, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan manusia masuk ke dalam agama Allah secara berduyun-duyun, ramainya. Berduyun-duyun selepas pembukaan Mekah, ramailah orang masuk Islam. Rombongan bukan lagi mari dengan cara seorang-seorang, bahkan mari dengan rombongan, kabilah, puak, kumpulan yang ramai. Mereka ini terdiri dari kabilah-kabilah Arab. Setelah mereka mengetahui Islam mencapai kemenangan, Mekah ditawan. Mereka berkata, amma idza ghafira Muhammadun bi ahli al-harami waqad kana Allah ajarahum min ashabil fil falaysa lakum bihim yadan. Maksudnya, kalau sekiranya Muhammad telah berjaya mengalahkan penduduk tanah haram Mekah, padahal penduduk tanah haram Mekah itu pernah dilindungkan oleh Allah daripada serangan bala tentera bergajah. Bila Muhammad menyerang, mereka kalah. Muhammad menawan Mekah. Ini menandakan Muhammad betul. Maka tidak ada lagi kemampuan bagi kita untuk menentang dia. Lebih baik kita menyerah. Kita menyerah saja. Sama ada menyerah dengan cara masuk Islam dengan hati yang ikhlas, dan ada juga yang masuk Islam secara munafik. Yang pentingnya ialah mereka masuk Islam. Berduyun-duyun ramainya masuk Islam. Dan berkata setengah ulama, iaitu Ikrimah dan Muqatil, yang dimaksudkan dengan berduyun-duyun itu ialah rombongan dari Yaman. Tidak dinafikan bahawa di antara rombongan yang ramai masuk Islam itulah rombongan dari Yaman yang berjumlah 700 orang. 700 orang mereka masuk Islam sebagai orang-orang yang beriman, yang taat, yang menjadi muazzin. Di kalangan mereka ada yang menjadi tukang bank, ada yang pandai membaca Al-Quran, ada yang bertahlil. Maka bergembiralah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bergembira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menangis Umar dan Ibnu Abbas, dan diriwayatkan oleh Ikrimah dari Ibnu Abbas bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membaca idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan datang penduduk dari negeri Yaman, hati mereka lembut, tabiat mereka baik, hati mereka mudah menerima. Mereka adalah orang-orang yang sangat takut akan Allah, dan mereka masuk Islam dengan cara beramai-ramai. Dan disebut dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memuji orang-orang Yaman. Atakum ahlul Yaman, atakum ahlul Yaman, hum ad'afu quluban wa araqqu afidatan, al-fiqhu Yaman wal hikmatu Yamaniyah. Telah datang kepada kamu oleh penduduk dari negeri Yaman. Mereka adalah orang yang mempunyai hati yang baik, hati yang lembut, memahami agama itu dari negeri Yaman, dan kebijaksanaan itu Yaman. Ini adalah pujian yang diberi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada penduduk negeri Yaman, dan tidak dinafikan di kalangan mereka ramai lahirnya ulama-ulama yang terbilang. Lahirnya ulama-ulama yang terbilang, dan mereka yang membawa Islam ke negeri kita ini adalah dari negeri Yaman. Islam di negeri kita, di alam Melayu ini, dibawa oleh ulama-ulama dari negeri Yaman, dan terdapat di kalangan mereka ialah daripada Ahlul Bait, daripada keturunan dan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksudkan dengan Yaman ialah Yaman Sana'a, dan termasuk juga Hadramaut. Dan diriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, inni la ajidu nafsa rabbikum min qibalil Yaman. Sesungguhnya aku dapati kelepasan daripada Tuhan kamu daripada pihak negeri Yaman. Ini ada hadis.
kelepasan daripada Tuhan kamu daripada pihak negeri Yaman. Walaupun ramai manusia yang masuk Islam dengan cara berduyun-duyun. Di sana ada hadis yang memberi amaran. Di antaranya ialah hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Jabir pernah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innan nasa dakhalu fi dinillahi afwaja wa sayakhrujuna minhu afwaja." Sesungguhnya manusia masuk ke dalam agama Allah dengan cara berduyun-duyun ramainya, dan akan berlaku di akhir zaman manusia juga keluar daripada agama Allah dengan cara yang berduyun-duyun ramainya. Ini adalah di antara tanda akhir zaman. Sebagaimana di awal zaman manusia berduyun-duyun masuk Islam, dan di akhir zaman berlaku manusia berduyun-duyun keluar daripada agama Islam. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Badiru bil a'mal qabla an ta'tiya fitanun ka qita'il laylil muzlim, yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya qalil." Maksudnya, bersegeralah kamu dengan mengerjakan amal sebelum datang kepada kamu suatu zaman yang penuh dengan bencana, yang penuh dengan fitnah, yang merasakkan seperti malam yang gelap gulita, sehingga orang tidak boleh nak ukur, tak boleh nak nilai, tak tahu mana betul mana salah. Dalam keadaan yang berserabut, manusia itu di waktu paginya beriman, di waktu petangnya kafir, di waktu petangnya beriman, di waktu paginya kafir. Puncanya ialah yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya qalil, menjual agama dengan mata benda dunia yang sedikit. Kerana nak kepada benda dunia yang sedikit, orang sanggup meninggalkan agama, menjual agama, menolak Islam, menolak hukum Allah Subhanahu wa taala. Kerana takut tidak maju, sanggup tolak hukum Islam, memakai hukum yang ini pernah diberi amaran oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disebut dalam ayat ini ialah peristiwa manusia masuk Islam berduyun-duyun ramainya setelah berlakunya kemenangan yang diberi oleh Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka mengucap tasbihlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memuji Tuhanmu dan beristighfarlah. Sesungguhnya ia adalah Tuhan yang maha menerima taubat. Diriwayatkan di dalam hadis, di antaranya hadis riwayat Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, tidaklah bersembahyang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas diturunkan surah Idza Jaa Nasrullah. Malaikat dia membaca di dalam sembahyangnya, Subhanaka Rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Maha suci engkau, wahai Tuhan kami, dengan segala kepujianmu, wahai Tuhan, ampunilah kepadaku. Dan mengikut riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membanyakkan di dalam rakaat dan sujudnya selepas turun ayat ini, Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Maha suci engkau, wahai Tuhan kami, dan dengan kepujianmu, wahai Tuhan, ampunilah dosaku. Dan berkata Ummu Salamah radhiyallahu anha, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir umurnya. Dia tidak berdiri, dia tidak duduk, dia tidak datang, dia tidak pergi. Malaikat dia menyebut, Subhanallah wa bihamdih astaghfirullah wa atubu ilaih. Maksudnya, maha suci engkau dengan segala kepujianmu, maha suci Allah dengan segala kepujiannya, aku memohon ampun dan aku bertaubat kepadanya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu beristighfar dan bertasbih apabila turun ayat ini. Dan berkata Abu Hurairah radhiyallahu an, ijtahada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'da nuzuliha
hatta tawarramat qadamah wa nahala jismuh wa qalla tabassumuh wa kathura buka'uh. Dan adalah Nabi SAW bersungguh selepas turunnya ayat ini sehingga tawarramat, bengkok, kerang, sampai bengkok melecet kedua kakinya, dan kurus badannya, sedikit senyumnya, dan banyak menangisnya. Dan berkata Ikrimah, tidaklah Rasulullah SAW bersungguh di dalam perkara akhirat, malaikat setelah turunnya ayat ini. Dan berkata Muqatil apabila dibaca oleh Nabi SAW, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Bersama-sama mereka Abu Bakar, Umar, Sa'ad bin Abi Waqqas, mereka bergembira dan bersukacita apabila mendengar ayat ini, tetapi Al-Abbas radhiyallahu an telah menangis. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Ma yubkika ya am?" Apakah yang menyebabkan engkau menangis, wahai bapa saudara kesayanganku? Kata Al-Abbas, "Nu'iyat ilaika nafsuk." Telah diberi kepadamu berita kematianmu. Kata Abbas, yakni menandakan bahawa engkau akan mati tidak berapa lama lagi. Dan sebenarnya sebagaimana yang dinyatakan oleh Abbas, dan Rasulullah SAW telah wafat selepas 60 hari daripada diturunkan surah ini. Dan banyak lagi riwayat-riwayat yang menceritakan berkenaan dengan surah ini. Maka mengapakah Rasulullah SAW disuruh beristighfar? Padahal dia seorang Nabi yang maksum, yang bersih daripada dosa. Dan Rasulullah SAW selalu beristighfar, sehingga disebut di dalam hadis sampai lebih daripada 70 kali, dan ada yang menyatakan sampai 100 kali pada tiap-tiap satu hari. Dan Rasulullah SAW pernah menyebut di dalam doanya, "Rabbighfirli khati'ati wa jahli wa israfi fi amri kulli wa ma anta a'lamu bihi minni. Allahumma ighfirli khata'i wa amdi wa jahli wa hazli wa kulla dhalika 'indi. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhart wa ma a'lantu wa ma asrart. Antal muqaddim wa antal muakhir. Innaka ala kulli syai'in qadir." Wahai Tuhanku, ampunilah kesalahanku, jahilku, melampau aku dalam urusanku semuanya. Engkau yang lebih mengetahui berkenaan dengan aku daripada aku sendiri. Wahai Tuhanku, ampunilah dosaku, kesalahanku, sengajaku, jahilku, gurauanku, jahil aku, dan tiap-tiap yang berlaku pada sisiku. Wahai Tuhanku, ampunilah apa yang aku telanjurkan, dan apa yang aku lewatkan, dan apa yang aku nyatakan, dan apa yang aku sembunyikan. Engkaulah Tuhan yang mendahulukan dan yang mengakhirkan. Sesungguhnya Engkau maha berkuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Dan disebut dengan Sayyidul Istighfar. Rasulullah SAW menyuruh umatnya membaca Sayyidul Istighfar, penghulu istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Dan bermacam-macam istighfar yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Padahal Allah Ta'ala mengampunkan semua dosanya, dan dia tidak melakukan dosa. Mengapa demikian? Sebabnya ialah kerana terlalu besar nikmat yang diberi oleh Allah. Dan Rasulullah SAW terlalu tinggi ma'rifatnya,
yakni terlalu tinggi kenalnya akan Allah Subhanahu wa taala, menyedari akan nikmat sehingga dia merasakan segala ibadat yang dia buat begitu banyak tidak padan dengan nikmat yang diberi oleh Allah. Terlalu kecil apa yang dia buat kalau dibandingkan dengan nikmat yang diberi oleh Allah, dan dia merasakan dia masih lagi berdosa padahal dia tidak berdosa. Sebagaimana yang dinyatakan oleh ulama-ulama tasawuf, hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang baik masih lagi dianggap dosa oleh orang-orang yang muqarrabin. Padahal dia sudah sembahyang. Sembahyangnya dia merasakan tidak banyak, dia berdosa lagi. Sembahyang yang wajib, yang sunat sudah dibuat. Dia masih merasa bersalah kerana tidak padan dengan nikmat yang diberi oleh Allah. Inilah yang menyebabkan dia beristighfar. Dan berkata setengah ulama, dia beristighfar kerana ta'abbud, kerana mengabdikan diri, kerana Allah Subhanahu wa taala menyuruh supaya dia beristighfar walaupun dia tidak berdosa. Dan berkata setengah ulama, sebab dia membanyakkan istighfar kerana memperingatkan kepada umatnya supaya membanyakkan istighfar. Dan berkata setengah ulama, istighfarnya ialah istighfar kepada umatnya supaya Allah Ta'ala mengampunkan dosa umatnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas turun ayat ini selalu bertasbih, memuji dan memuji Allah Subhanahu wa taala, dan merasakan dirinya hampir bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru min qawli subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Qalat faqultu ya Rasulullah أراك تكثر من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. فقال خبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي فإذا رأيتها أكثرت من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Maksudnya, Aisyah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak menyebut subhanallah wa bihamdih astaghfirullah wa atubu ilaih. Lalu aku bertanya kepadanya, wahai Rasulullah, mengapa saya nampak Rasulullah selalu saja menyebut subhanallah wa bihamdih astaghfirullah wa atubu ilaih? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Tuhanku memberi tahu kepada aku bahawa aku akan melihat tanda yang besar yang berlaku kepada umatku. Apabila aku melihatnya, maka aku banyak menyebut subhanallah wa bihamdih astaghfirullah wa atubu ilaih. Dan sesungguhnya aku telah melihatnya, yaitulah firman Allah, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Dan ini adalah surah yang akhir diturunkan, dan ayat yang akhir diturunkan ialah wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, yaitulah ayat 281 suratul Baqarah. Karena selepas beberapa hari, yaitulah selepas mengikut setengah ulama 21 hari, ada yang ulama mengatakan 7 hari selepas turun ayat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surah yang akhir diturunkan ialah idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir
innahu kana tawwaba. Diriwayatkan oleh Bukhari menjadi kelaziman Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu meletakkan di dalam majlisnya sahabat-sahabat yang tua-tua. Dari kalangan sahabat-sahabat yang hadir di dalam peperangan Badar. Kerana orang yang hadir dalam perang Badar yang berlaku dalam bulan Ramadan mendapat keistimewaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba dibenarkan juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dibenar juga hadir dalam majlis. Maka setengah-setengah sahabat terasa mengapa anak mereka tidak dibenarkan. Sedangkan Abdullah bin Abbas yang masih muda lagi, umurnya baru, diajak sama dalam majlis. Mengapa anak-anak mereka tidak diajak sama? Sebagai satu kemuliaan. Lalu Sayyidina Umar berkata, kamu semua tahu kedudukan Ibnu Abbas ini. Dia adalah seorang sahabat yang alim. Walaupun umurnya muda, tapi ilmunya tua. Ilmunya banyak. Dia dilahirkan ketika Rasulullah SAW dikepung di Syi'ab Ali. Dia beri kepada Rasulullah. Dan Rasulullah SAW mendoakan untuknya. Di antaranya, Allahumma allimhul Quran. Atau kama qala. Ya Allah, ya Tuhanku, ajarkanlah kepadanya berkenaan dengan Al-Quran. Dan dia adalah doa Rasulullah SAW. Menjadi sahabat yang alim. Lalu Sayyidina Umar bertanya, apa pandangan kamu berhubung dengan surah Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Mereka berkata, Allah memberitahu nabinya bahawa dia akan memberi kurniakan kemenangan, membuka Mekah dan menyuruh Nabi mengucap tasbih, beristighfar banyak-banyak, bertaubat banyak-banyak. Sekadar itu saja. Lalu Sayyidina Umar bertanya Ibnu Abbas, apa pendapat engkau wahai Ibnu Abbas? Ibnu Abbas berkata, surah ini menyatakan tanda matinya Rasulullah SAW. Lalu Ibnu Abbas memberi keistimewaan, yakni apa yang orang lain tidak tahu. Dan kata Sayyidina Umar, itulah apa yang aku tahu, begitulah juga kata Umar. Jadi inilah yang menunjukkan bahawa Ibnu Abbas seorang sahabat yang alim. Wallahu a'lam.